acute, manakala Dr. Qadriyah akan berkongsi mengenai pengambilan ubat untuk penyakit kronik. Sebarang soalan yang diajukan akan dikumpulkan dan akan dijawab selepas selesai perkongsian oleh kedua-dua panel. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput panel yang pertama, Profesor Madya Dr. Isa, untuk berkongsi tips dengan kita semua. Dipersilakan. Okey, terima kasih Prof. Nozina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menyertailah kami daripada Jabatan Farmakologi, Fakulti Perubatan untuk webinar hari ini. So saya loadkan slide saya dulu. Alright, nampak tak slide? Slide dah keluar? Nampak. Okey. Jadi saya akan bagi sedikit presentation pendek lah yang mengenai pengambilan ubat akut ketika berpuasa. Nanti Dr. Qadriyah akan sambung dari segi untuk ubat kronik. Jadi ini setakat pengenalan. So saya akan menerangkan sedikit mengenai tempoh pengambilan ubat, cara pengambilan atau administrasi ubat yang ada masa kini, tata cara ringkas macam mana nak mengubah suai waktu pengambilan ubat ketika berpuasa, masalah-masalah umum. So saya slide saya atau apa yang saya akan bincang pada hari ini, biasanya sumber rujukan saya berdasarkan yang utama daripada portal KKM sendiri. Di portal tu saya dah ada disediakan, boleh tengok di situ. Sebenarnya ada banyak sumber rujukan daripada pelbagai rujukan lah. Tapi kadang-kadang bila kita baca, mungkin seorang kata macam ni, mungkin ada pihak lain kata macam tu dan sebagainya. So saya tak nak timbul pelbagai persoalan dan nanti dia jadi confused. So just tumpukan kat satu sumber rujukan yang saya rasa boleh diterima oleh semua orang. Dan sebenarnya KKM sendiri sumber rujukannya lebih kepada JAKIM. Okay? Dan sebenarnya JAKIM pun ada mengeluarkan satu rujukan dan sebenarnya yang banyak maklumat dari sini pun daripada JAKIM dan daripada KKM. So lebih mudah begitulah, kita concentrate kepada satu saja sumber rujukan dan kita tidak perlu refer kepada pelbagai pihak. Kadang-kadang memang pelbagai nas di luar dan sebagainya, so kadang-kadang dia berbeza dan bercanggah. Okey, so yang pertama sekali kita tengok dari segi tempoh pengambilan ubat. So ada dua jenis, satu tempoh pendek atau acute atau tempoh panjang atau kronik. Acute yang saya akan cerita sekarang, yang tempoh panjang si kronik, Prof. Qadriyah akan cerita. So tempoh acute ni apa maksud? Maksudnya pengambil ubat untuk dalam jangka masa yang pendek. So contohnya untuk beberapa hari ataupun untuk seminggu atau 2 minggu saja. Okay. Yang bertempoh panjang dia berbulan-bulan, kadang-kadang mungkin bertahun. Contoh paling mudah tempoh acute, contohnya sakit tekak macam sekarang. Ataupun mungkin sesama, demam, so kita just ambil ubat untuk beberapa hari ataupun mungkin seminggu. Tempoh panjang contohnya kita ada masalah kencing manis, darah tinggi, memerlukan kita mengambil ubat untuk mungkin beberapa bulan, bertahun-tahun ataupun mungkin seumur hidup. Okay. Ada juga tempoh yang kita perlu mengambil ubat sekali saja. Contohnya asma, kita mendapat serangan asma, perlu ambil nebulizer sekali saja. Okay. Dari segi pengambilan ubat pula, dia ada beberapa kali sehari. So contohnya mengambil ubat sekali sehari, ataupun 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari dan sehingga 5 kali sehari. Ada banyak contoh lah ubat-ubat ni. Tapi kita akan tengok apa masalahnya. So dia terpulang. Ubat-ubat yang mengambil sekali sehari, 2 kali sehari mungkin tak ada masalah sangat. Yang lebih daripada itu mungkin kita kena ubah suai sikit lah. Okey, apakah cara pengambilan atau administrasi ubat yang tidak membatalkan puasa? So ubat titis mata atau ubat titis telinga, ubat-ubat yang di bawah lidah ataupun sublingual, suntikan, apa jenis suntikan, suntikan dari melalui salur darah ke otot dan sebagainya, krim, balutan, plaster, ubat kumu, asalkan tidak telan, ubat semburan hidung, semua ini tidak membatalkan puasa. Jadi untuk ubat-ubat yang ni saya tak nak sentuh lah sebab dia tak ada beza. Kalau sakit mata, doktor suruh okey ambil ubat sakit mata ni, letak 3 kali sehari, 4 kali sehari, tak ada masalah sebab dia tidak membatalkan puasa. Jadi saya tidak akan sentuh mengenai ubat-ubat yang ni. Yang saya akan sentuh ialah yang ubat-ubat yang membatalkan puasa. Contohnya ubat jenis makan, telan atau minum, alat sedotan atau inhaler, contohnya untuk asma atau lelah,
ubat ke dalam tubuh atau faraj. So contohnya edema atau pessary. So ubat-ubat ni memang akan membatalkan puasa, dan ubat-ubat ni yang saya akan konsentrate lah. Saya akan tumpukan perhatian apa yang perlu dibuat. Okey. Pertama sekali ialah mengubah suai lah waktu pengambilan ubat. Jadi ubat sekali sehari tak perlu buat apa. Kalau ubat yang perlu ambil sekali sehari saja tak ada masalah. So just ambil selepas berbuka atau sebelum atau selepas bersahur lah. Jarang ubat yang ambil sekali sehari ni dia perlu ambil pada waktu puasa. Biasanya macam contohnya ubat lipid mungkin diminta untuk ambil waktu malam pun tak ada masalah. So ubat sekali sehari biasanya tak ada masalah. Ubat 2 kali sehari pun tak ada masalah. Boleh mengambil ubat ni selepas berbuka dan sebelum atau selepas bersahur. So tak ada masalah, mengikut nasihat lah. Kalau katakan ubat tu perlu diambil sebelum makan, mungkin boleh makan sebelum bersahur. Kalau ubat tu perlu diambil selepas makan, lepas bersahur boleh ambil ubat tu, sama juga dengan selepas berbuka. So 2 kali sehari sebenarnya kita tak perlu strict sangat. Kita ingatkan 2 kali sehari mesti 12 jam. Contoh. So kalau 12 jam memang tak boleh lah. So sebenarnya tak ada masalah. So contohnya kita berpuasa mungkin saya kira senang. 5 hingga pukul 7. So katakan 14 jam kita berpuasa. Lebih kurang 14 jam, 14 jam setengah. Tak ada masalah. Boleh ambil sebelum masa bersahur tu ambil ubat 2 kali sehari. First time, lepas berbuka ambil ubat kali kedua. So beza dia dalam 14 jam, 14 jam setengah, dia bukan 12 jam, tak ada masalah. Jarang ubat yang dia strict sangat sampai perlu memang betul-betul 12 jam. Itu tak perlu. So 2 kali sehari boleh tukar, tak ada masalah. Boleh lambatkan sedikit. So dalam tempoh 14 jam, 14 jam setengah berpuasa, dan lepas buka puasa terus makan ubat. So biasanya tidak mendatangkan sebarang masalah lah. Okey. Yang selebih daripada itu mungkin ada masalah. Contohnya 3 kali sehari. Okey. Ada ubat yang 3 kali sehari kita boleh sebenarnya boleh ubah suai sedikit. Kita ubah suai dari segi kalau 3 kali sehari biasanya maknanya 8 jam lah. Setiap 8 jam kita ambil ubat. Tapi of course memang tak boleh ambil setiap 8 jam, kalau tak macam nak puasa ya. So 3 kali sehari kita boleh ubah suai sedikit, di mana kita boleh makan ubat selepas berbuka, masa waktu maghrib ambil sekali, sebelum tidur. Tapi tengok juga kita tidur berapa. Katakan kalau kita tidur pukul 10 dan susah sikit lah. Sebab jangka masa dia pendek. So katakan kalau buka puasa 7.30 makan ubat, and then pukul 10 dalam 3 jam makan ubat lagi, dan agak susah. So katakan kalau kita tidur dah pukul 12, mungkin kita boleh ambil masa tu, and then masa sahur dalam pukul 5.30 boleh ambil lagi sekali. So kita boleh tukar macam tu. Tapi bukan semua ubat kita boleh tukar. Tu yang saya tulis di situ, sila bincang dengan doktor dahulu sebelum menukar waktu begini. Sebab ubat 3 kali sehari ni dia terpulang. Contohnya saya ambil ubat senang, suplemen yang banyak kita ambil. Contohnya you ambil Neurobion 3 kali sehari, tak ada masalah. You boleh tukar macam ni. Tapi katakan ambil ubat antibiotik contohnya, itu ada masalah sikit. Sebab bukan semua ubat antibiotik boleh tukar 3 kali sehari setiap 8 jam kepada 3 kali sehari masa tidak berpuasa saja. Sebab nanti dia punya coverage tak cukup. Sebab ubat-ubat ni dia ada kaitan dengan berapa lama ubat tu berada dalam badan dan berapa lama ubat tu berkesan. So kadang-kadang bila kita ringkaskan 3 kali dalam masa 12 jam atau masa dalam 10 jam, bukan dalam 24 jam, ubat tu dia tak berkesan dalam masa 14 jam tu. So dia kurang bagus macam tu. Dia punya coverage dia tidak lengkap, tidak lengkap untuk 24 jam. Jadi akan terdapat masalah di sini. So nasihat saya ialah untuk ubat 3 kali sehari, sila berbincang dengan doktor dahulu sebelum menukar waktu. Tapi ada yang boleh tukar, ada yang tidak boleh. Tapi yang tak apa, nanti saya akan balik kepada masalah ni balik. Okey, masalah ubat pengambilan umum, pengambilan ubat untuk 4 kali atau 5 kali sehari, dia tidak boleh ditukar. Ni memang confirm tak boleh. Contohnya paracetamol, ubat demam biasanya kita akan minta pesakit ambil 3 kali atau 4 kali sehari. 8 jam atau 6 jam sekali. Apa masalahnya paracetamol ni kalau tak ambil? Akan dapat demam. Sebab ubat dia, kesan ubat ni dia tak boleh tahan sampai lebih 8 jam. Contoh kita ambil ubat Panadol masa bersahur. Okey, kita demam, kita ambil Panadol masa bersahur pukul 5.30.
Dalam tengah hari, pukul 1, 2, sepatutnya kena ambil lagi 1 biji. Tapi kita tak ambil. So apa akan jadi? Demam tu akan datang balik. Ini memang common. Kalau di klinik, bulan puasa memang ramai pesakit jumpa doktor, jumpa saya, dia akan beritahu, doktor, saya demam. Memanglah demam sebab tak ambil ubat Panadol tu. Ubat Panadol tu dia tak boleh kawal more than 8 hours. So usually dia boleh tahan dalam 6 to 8 hours je. 6 hingga 8 jam saja. So kalau tak ambil ubat tu, memang demam tu akan datang balik. Dia akan naik balik lah. So rasa tak sihat dan sebagainya, tak boleh nak buat kerja kan. So ada juga pesakit yang kata, oh doktor saya nak tukar ubat yang lagi kuat. Ada ubat lagi kuat, tapi masalahnya ubat lagi kuat ni kadang-kadang dia macam NSAID dia boleh menyebabkan sakit perut. Dah lah puasa, so ambil ubat yang sakit perut pula, lagi dia menurunkan keadaan. Jadi ubat 4 kali atau 5 kali sehari ni biasanya memang tidak boleh ditukar. Memang kena stick kepada arahan tu. Ubat 5 kali sehari contohnya antiviral, acyclovir, memang kena ambil 5 kali sehari. Kalau tak, ubat tu tak berkesan sebab dia ni half life sangat pendek. Okey, ubat 3 kali sehari yang tidak digalakkan ditukar walaupun pengambilan. So, ini yang saya kata tadi walaupun 3 kali sehari, bukan semua jenis ubat kita boleh tukar waktu pengambilan tu. So, apa jadi? So, nasihat saya ialah nombor 1, guna alternatif ubat. Banyak ubat yang ada alternatif. Contohnya antibiotik. Ada antibiotik, doktor kata okey ambil 3 kali sehari. Tapi sebenarnya banyak antibiotik yang boleh tukar kepada 3 kali sehari dengan antibiotik lain. Cuma perlu mengambil 2 kali sehari contohnya. Atau mungkin ada sekarang ni ada satu antibiotik boleh sekali sehari saja. So dia ada alternatif dia lah. So boleh bincang dengan doktor dulu. Especially untuk acute. Ubat-ubat acute ni banyak dia ada alternatif. Alright, boleh bincang. Tapi ada yang tak ada alternatif jugalah. Macam paracetamol tu mungkin susah sikit cari alternatif. Tapi kalau antibiotik mungkin ada alternatif dia, ubat sema dan sebagainya. So dia ada ubat-ubat yang alternatif. Katakan kalau kita rasa kita nak puasa juga, boleh tahan. Ubat 3 kali sehari, kita boleh bincang dengan doktor untuk tukar kepada ubat yang 2 kali sehari. Contohnya. Last sekali, masalah yang paling common tak larat atau ubat tak berkesan. Ini memang macam saya kata lah, ramai pesakit akan jumpa kami. Lepas tu beritahu, doktor saya tak larat nak ubat yang lagi kuat. So susah kami nak menjawab, nak bagi penyelesaian. Bagi saya lah, kalau betul-betul tak larat, memang demam tinggi dan sebagainya, memang memerlukan ubat. Sebenarnya bukan ubat tu tak berkesan, sebab tak ambil kan. So memang tak ada cara lain lah. Bagi saya perlu gantilah. Itu paling bagus. Ganti puasa. Kalau memang dah tak larat nak berpuasa, so mencari ubat bukan penyelesaian dia. So dalam bahasa Inggeris, there's only so much we can do kan. So this is very common. Ada juga yang macam-macam masalah batuk, sema, kencing gotu sebagainya, tak boleh nak buat kerja tapi dia nak puasa juga tapi tak nak ambil ubat. Ni yang lebih saya pun tak tahu. Kadang-kadang kita jumpa, kita susah nak bagi nasihat kes-kes macam ni. Kalau betul-betul tak larat, kalau ubat tak berkesan dan sebagainya sebab tak ambil, nasihat saya ialah lebih baiklah kalau betul tak larat, mungkin boleh ganti puasa. Tapi boleh bincang dulu, boleh bincang dengan doktor sebab memang ada kaedah dia. Kadang-kadang kita boleh ganti ubat, tak ada masalah. Ada alternatif ubat, kalau ada kita bagi. Biasanya memang kita akan cuba sedaya upaya untuk membantulah. Alright. Especially acute ni jarang lah. Ubat-ubat untuk acute ni biasanya tak ada masalah sangat. Kita boleh cuba bantu. Macam demam pun sebenarnya. Most of the time kadang-kadang kalau boleh tahan, boleh lah. Kita boleh bagi alternatif lah untuk macam mana nak kurangkan demam dan sebagainya. Okey, lagi satu yang masalah umum saya lupa nak letak di sini. Katakan kita ada satu ubat tu, kita kata okay, ubat ni kena makan 3 kali sehari. Ataupun 1 biji 3 kali sehari. So dalam 24 jam 3 biji. Dia tak sama dengan sekali makan 3 biji. Dia tak boleh macam tu. Dia tidak sama. So 1 biji 3 kali sehari maknanya 1 biji setiap 8 jam. Tidak sama dengan 3 biji sekali makan. Dia tak sama. Dia tak boleh campur. Dia tak sama.
So apabila kita campur 3 biji sekali makan, dia akan ada masalah, takut toksik, terlalu tinggi dos tu. Okay. So kita kena makan 1 biji, kalau 3 kali sehari, 1 biji 4 kali sehari, memang kena ambil 1 biji 4 kali sehari. Dia tak boleh, kalau saya ambil 4 biji ni sekali telan, dia tak boleh. Sebab nanti dos dia tinggi sangat dalam satu masa. Sebab kita perlukan masa untuk ubat tu keluar dari badan. Lepas tu bila dah keluar, baru kita ganti balik. Kita ambil ubat yang kedua, ubat ketiga dan sebagainya. Dia bukannya tak sama, dia tak boleh jumlah sekali. Contohnya 3 biji sehari, telan kali 3 biji sehari. Itu tak boleh. Okay. So itu memang memerlukan perbincangan dengan doktor yang merawat. Jadi saya just bagi intro yang mudah dahulu. Okay. Kalau ada apa-apa soalan nanti saya akan menjawablah. Okay, so saya serahkan balik kepada Prof. Nur Azlina. So, terima kasih. Secara ringkasnya kepada apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Nisa sebentar tadi, tak ada masalah untuk meneruskan pengambilan ubat semasa bulan puasa ya, terutama untuk sakit-sakit yang jangka masa pendek, sakit yang kecil ni. Tapi perlu diingatkan, kena bincang dengan doktor yang merawat dan juga jangan memandai-mandai ubah sendiri schedule pengambilan ubat tu. Dan juga kalau betul-betul tak darat, boleh batalkan puasa dan ganti kemudian hari. Sebab ni sakit kecil ni, sakit untuk jangka masa pendek. Maksudnya sakit tu tak akan berpanjangan sampai ke bulan Ramadan. Jadi tak ada masalah kalau kita betul-betul tak kaya puasa, boleh batalkan puasa dan kemudian ganti kemudian hari. Okay, so seterusnya saya jemput saja Profesor Madia Dr. Qadriah Muhammad Sa'ad untuk pengambilan ubat-ubatan untuk sakit yang kronik tu. Itu silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya rasa saya punya turn untuk cakap ya Prof. Nur Azlina sebab I tak dengar your voice just now. Sorry Prof. Nur Azlina, is it my turn to talk now? Okay, thank you. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera lagi sekali ya. Okay, so tadi Prof. Isa telah menerangkan tentang pengambilan ubat untuk penyakit kronik. Okay, saya akan bercakap tentang pengambilan ubat untuk, tadi Prof. Isa telah bercakap tentang pengambilan ubat untuk penyakit akut ya. So saya akan sambunglah tentang pengambilan ubat untuk penyakit kronik. So actually tadi sebab banyak covered by Prof. Isa, so I think saya highlight a few things lah. Okay. So before kita pergi tentang pengambilan ubat untuk penyakit kronik, so kita tahu dululah apa maksud penyakit kronik. So penyakit kronik adalah sebarang penyakit yang berlanjutan lebih dari 3 bulan dan mengganggu kehidupan harian seseorang. Penyakit kronik boleh dirawat tetapi tidak boleh sembuh sepenuhnya sebab kebanyakan pesakit ya, bila mereka mendapat sakit kronik ni mereka kata, doktor, saya dah makan ubat ni dah lama dah sangat. Saya dah tak larat, tak boleh ke berhenti ubat? Okey, sebenarnya boleh dirawat tapi tak boleh sembuh. Oleh itu kita kata hanya boleh kawal. So ubat akan mengawal penyakit seorang itu. So jika tidak ada ubat, so contohnya jika dia ada darah tinggi dia akan naik semulalah jika dia stop ubat. Jika dia ada diabetes, so gula dalam darah tu akan meningkat. So seorang yang ada penyakit kronik, ia boleh dirawat tetapi tak boleh sembuh. So kita, erti kata lain kita kata penyakit itu dikawal oleh ubat. Okay. Contoh-contoh, saya rasa semua orang tahulah contoh-contoh je saya letakkan sini, diabetes ataupun kencing manis, darah tinggi, hipertensi, penyakit jantung, asma, epilepsi atau kesawan, penyakit mental, kanser dan macam-macam lagi lah penyakit kronik yang mana dia berlanjutan. Okay. Okay, yang tadi skrin yang share sekarang ni actually Prof. Isa telah elaborate. So might be saya cerita sikit je lah ya. So panduan umum pengambilan ubat semasa puasa. Sebab kita tahu kebanyakan penyakit yang kronik ni memang dia kena makan ubat setiap hari. Ada cuma 1 kali sehari. Contohnya sakit darah tinggi, hipertensi. Ada yang perlu 1 kali sehari ataupun sawan ya. Penyakit mental pun ada yang 1 kali sehari. So contohnya ubat tu dia kata sebelum makan. So kita pastikan makan 1 jam sebelum sahur. Okay. Kalau selepas makan senanglah, tak kisah lepas makan sahur ke ataupun selepas buka kita makan je lah, senang ya.
1 jam sebelum sahur. Okey, kalau dia kata, doktor saya ni masalah lah, saya sahur, saya bangun pukul 5 tu, nak tunggu tu maksudnya saya kena bangun pukul 4 lah doktor sebab saya nak 1 jam sebelum saya bersahur. Okey, so mungkin contohnya jika ubat tersebut tak kisah makannya sama ada waktu pagi ataupun waktu malam. Okey, kita boleh ambil yang ni ya. Selepas berbuka tapi sebelum mengambil menu utama. Okey. Bila kita buka puasa tu misalnya kita makan 1 biji kurma dan kita minum air. Okey, contohnya so kita terus makan ubat and then kita terus solat. So lebih kurang 1 jam sebelum kita makan berat tu so kita makan ubat tersebut lah. Jadi kita buka puasa cuma minum air kosong, makan sebiji kurma, kita makan ubat, kita solat, lepas tu kita makan makanan berat yang biasa. So untuk apply lah sebelum makan, misalnya kita nak makan waktu berbuka puasa. Okey. Contohnya 2 kali sehari, so kita makan mula-mula 1 jam sebelum sahur dan selepas berbuka, iaitu sebelum mengambil menu utama ataupun 2 jam selepas buka. So sebelum makan maksudnya perut tu kena kosong lah. Jadi 1 jam sebelum kita makan. Ataupun kalau dia tak dapat buat begitu, selepas dia makan dia tunggu 2 jam selepas dia makan. Kalau selepas makan senang je lah. Selepas sahur, lepas tu selepas buka. Okey, untuk 3 kali sehari tadi Prof. Isa telah mention lah agak susah sikit. So dia kena macam strict sikit lah ya. So 1 jam sebelum sahur. Lepas tu dos yang kedua tu selepas berbuka tetapi sebelum mengambil menu utama. Macam saya kata tadi, buka puasa, minum air, makan kurma, solat. Lepas buka puasa tu minum air, zam-zam ke air kosong ke, lepas tu makan sebiji kurma, makan ubat, lepas tu terus solat. So lepas lebih kurang tu agak dalam sejam lah kan. Lepas tu makan. So itu kita kata selepas buka tapi sebelum mengambil menu utama dan dos ketiga tu sebelum tidur. Okay? Selepas makan senang. Selepas sahur dia makan, selepas buka dia makan, dos ketiga sebelum tidur. So 3 lah. Ya. Tapi saya mention lah macam Prof. Isa sebut juga tadi, bagi kekerapan 3 kali sehari, boleh bincang dengan doktor untuk mengetahui sekiranya boleh mengubah suai kekerapan pengambilan ubat kepada 2 kali sehari. Sebab kalau 2 kali, senang sikit ambil lah. Sebab kalau 3 kali sehari, sebelum tidur pun perlu ambil. So untuk cukupkan 3 dos. Seperti yang Prof. Isa mention lah. Kalau nak ikut betul-betul, kalau kita ikut sebenarnya 3 kali sehari, so setiap 8 jam. So kita tak dapat nak kira lah. So dia lebih kurang. So boleh bincang dengan doktor tu macam mana. Boleh tak contohnya ubat yang dia makan secara kronik yang 3 kali tu ditukar kepada 2 kali sehari. Tapi perlu bincang yang penting. Dan definitely kalau saya rasa jaranglah ubat yang kita ambil untuk kronik tu adalah 4 kali sehari ya. Tapi contohnya jika ada, untuk dapatkan pandangan daripada doktor yang merawat dan dinasihatkan untuk tak puasa. Sebab contohnya penyakit kronik ya, saya nak beri contoh apa ya. Selalunya ubat kronik ni jarang dia ambil untuk banyak kali lah. Selalunya dia ambil 1 kali sehari, 2 kali sehari dan mungkin ada juga 3 kali sehari. Tapi contohnya kalau kena ambil sampai 4 kali sehari, kalau dia tak ambil ubat tersebut, dia penyakit kronik. So sakit tersebut tidak dapat dikawal. So akan memudaratkan. Jadi mungkin seorang tu memang tak dapat puasa lah tapi perlu bincang dengan doktor macam mana. Perlu ubat tu. Jika perlu ubat, perlu makan ubat. Jangan pula nak sikit ubat sebab saya nak puasa ni. Puasa ni wajib. Memang puasa wajib untuk semua umat Islam tetapi jika ia memudaratkan, jika tak makan ubat, boleh ganti dengan fidyah lah ya. Dan menggunakan ubat alternatif sekiranya ada. Okey. Sebenarnya puasa dalam pesakit diabetes ni telah diadakan webinar pada 17 bulan tersebut yang lepas baru ni oleh kita punya pakar perunding diabetes dan endokrinologis dan juga pakar dietetik. So saya cover sikit lah tentang pengambilan ubat untuk pesakit diabetes. Ya, just sebagai sekali lalu je lah ya. Okey, pesakit diabetes yang mengambil insulin. Okey. Dos dan ubat yang disuntik tu perlu adjust ikut arahan doktor ya, yang mana biasanya sebelum bulan puasa tu ada appointment ya dengan doktor. So akan dilakukanlah ujian tahap gula dalam darah kan, doktor akan suruh kita puasa, pergi ke klinik ambil darah kan. Jadi biasanya doktor akan adjust lah ubat macam mana, dos banyak mana ambil,
waktu disuntik. So pesakit insulin yang mengambil insulin ya biasanya memang kena ambil sebelum makan, setengah jam sebelum makan. So mereka yang ambil 3 kali sehari, okay, biasanya sebelum sarapan, sebelum makan tengah hari dan sebelum makan malam. So biasanya yang tengah hari tu tak perlu ambil lah sebab memang tak makan. Tapi yang pentingnya memang perlu bincang dengan doktor yang merawat. Sebab doktor yang merawat je tahu macam mana keadaan kita. Sama ada kita punya fungsi buah pinggang tak elok ataupun memang gula kita tak terkawal. So bagi mereka yang mengidap diabetes ataupun mana-mana penyakit kronik memang penting untuk bincang dengan doktor. Macam mana dos tu nak adjust, ya? Waktu nak disuntik, macam mana nak suntik. So yang penting memang kena mohon nasihat daripada pakar yang merawat. Okey? Okey. Semua ni dibuat adjust dose, adjust waktu disuntik untuk mengelakkan paras gula dalam darah daripada menjadi terlalu tinggi, terlalu rendah ataupun kita kata istilah hypoglycemia, kurang gula dalam darah, ataupun terlalu tinggi, hyperglycemia, kurang gula di dalam darah. So yang kita perlu adjust dose dan waktu suntik insulin ni adalah untuk itulah elakkan menjadi gula tu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Sebab jika gula terlalu rendah, seorang tu boleh pingsan, ya. Terlalu tinggi pun boleh juga pingsan, ya. So memang dua-duanya akan memudaratkan pesakit tersebut. Oleh itu, macam mana kita nak tahu tanda-tanda seorang itu ada hypoglycemia? Pertama, mereka rasa mengantuk, lemah, letih, ya. Mereka rasa amat lapar. Sakit tu mungkin menggigil, menggeletak, ya, menggigil, menggeletak. Peluh dingin, berpeluh-peluh tapi sejuk, ya. Peluh dingin, cold sweat, masa keliru, masa gangguan emosi, resah, gelisah, rasa macam tak selesa lah, ya. Okey, dan tengah tu akan pening ataupun mudah pitam, definitely lepas tu akan pingsan, ya. Jika terlalu rendah gula dalam darah. Hyperglycemia pula, paras gula yang tinggi dalam darah. Okey, seorang tu rasa amat dahaga, nak minum tapi puasa tak boleh minum kan? Okey. Kerap pergi buang air, dah lah dahaga, tak boleh minum, kerap buang air, ya. So benda tu akan menyebabkan, bila kerap buang air menyebabkan seorang tu mengalami dehidrasi, ya, kurang air dalam badan. Dan masa amat letih. Jadi bagi pesakit yang mengidap diabetes, jika mereka ada tanda-tanda yang saya sebut sini, hypoglycemia, kurang gula dalam darah, ataupun tanda-tanda hyperglycemia, okay, tinggi gula dalam darah, okay, hypoglycemia ataupun hyperglycemia, mereka hendaklah segera berbuka sebab perkara ini adalah memudaratkan. Okey, saya nak touch sikit tentang pesakit asma. Okey, pesakit asma biasanya mereka akan ada 2 jenis inhaler, ya. Satu tu inhaler pencegah dan lagi satu inhaler pelega. Okey, Dr. Isa tadi dah cover dah inhaler pelega kan. Okay, pencegah biasanya ia adalah steroid. Okey, steroid dosnya 2 puff, 2 sedutan 3 kali sehari ataupun 2 sedutan biasanya lah 2 sedutan 2 kali sehari. So itu senang boleh adjust, ya. Sedut sahur, sedut masa buka puasa. Okey, tetapi contohnya, ya, tiba-tiba tengah on the inhaler yang jenis pencegah tersebut, tiba-tiba mereka mengalami serangan, sesak nafas. So mereka perlu gunakan inhaler pelega tersebut lah. Dia biasanya Ventolin ataupun salbutamol. Ya, Prof. Isa dah mention tadi, perkara ini akan membatalkan puasa. Tapi ada beberapa pendapat lah, ya, kalau perempuan dan tuan-tuan boleh tengok, ada beberapa pendapat, ada berkaitan hukum batal ataupun tidak batal puasa dalam penggunaan inhaler. Pendapat pertama mengatakan bahawa ia batal puasa. Okay, sebab bahan tersebut dalam inhaler tu akan sampai ke dalam perut di mulut. Bila kita puff tu kan, so tisan tersebut akan masuk ke mulut dan masuk ke perut. So ada pendapat kata batal. Okay, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak batal kerana satu semburan inhaler ataupun 2 semburan inhaler tu ada sedikit saja isi padu tu, isi padu tersebut tu ada titisan-titisan air. So titisan-titisan air tersebut lebih kurang samalah macam mana kita kumur tadi. Prof. Isa ada mention tentang kumur kan, dia tidak membatalkan puasa. So titisan tersebut adalah kecil seperti keadaan berkumur yang tidak membatalkan puasa.
Okay, so tulisan tersebut tu, puff tersebut, sikit je yang masuk. So dia punya isi padu tu kecil saja. So ada pendapat menyatakan bahawa ia tidak membatalkan puasa dan dia juga adalah keperluan rawatan yang mendadak, macam acute attack. Okay, so terpulang kepada kita, kita nak ambil pendapat mana. Jika kita nak anggap sebagai batal puasa, tak apa, kita boleh ganti. Ya, jika kita kata, oh kita yakin, insya-Allah tak batal puasa, so itu terpulanglah kepada pendapat masing-masing. Ya? Saya rasa itu aja. Okay, insya-Allah saya rasa itu sajalah saya punya perkongsian untuk penyakit kronik tersebut. Terima kasih Prof. Azlina. Okay, terima kasih Dr. Qadriah. Saya minta maaf tadi ada yang tak dengar suara saya, jadi saya mungkin ulas semula apa yang saya telah perkatakan selepas perkongsian Dr. Isa tadi. So selepas perkongsian kedua-dua panel, kita boleh dapat maklumat ataupun knowledge ataupun ilmu yang bahawa berpuasa tidak menghalang kita untuk meneruskan pengambilan ubat-ubatan. Yang penting kita perlu bincang dengan doktor yang merawat sama ada perlu ubah ubat ataupun ubah jadual pengambilan ubat. Dan kalau untuk yang sakit yang acute, kalau kita tak daya nak berpuasa, kita boleh batalkan puasa dan ganti kemudian hari. Sebab sakit yang acute ni untuk jangka masa yang pendek. Jadi tak ada masalah, maksudnya tak adalah sepanjang bulan Ramadan tu kita tak puasa langsung kan. Jadi kita boleh pulih daripada sakit tu dan kemudian boleh berpuasa seperti biasalah. Dan untuk yang sakit yang kronik pula seperti yang Dr. Qadriah sebut tadi, kita boleh ada alternatif untuk meneruskan puasa sambil tidak meninggalkan ubat-ubatan. Sebab tak boleh ya, kalau sakit yang kronik ni kita tak boleh tinggalkan ubat sebab nanti penyakit yang kita ada tu akan menjadi lebih teruk ya. Jadi perlu ada perbincangan dengan doktor yang merawat dan perlu ada jadual yang bersesuaian dengan kita lah ya. Saya ada satu soalan kat sini daripada peserta. Peserta ni bertanyakan apa contoh ubat yang sensitif dari segi waktu pengambilannya dan bagaimana dengan ubat pencair darah yang half-life dia pendek. So antara Dr. Isa dengan Dr. Qadriah, siapa yang boleh jelaskan isu yang diutarakan ni? Okay, saya cubalah. Dr. Qadriah pun boleh tambahlah. Tetapi sebelum tu saya just nak sentuh sikit mengenai ubat acute. So ada ubat acute yang berbahaya jika ditinggalkan. Itu saya perlu tekankan. Contohnya macam asma. Saya kadang-kadang saya nampak juga masa bulan puasa sakit datang lepas berbuka puasa dah tercungap-cungap lah. Kan, saya tak perlu letak stetoskop pun dekat dada, saya boleh dengar dia punya wheezing tu sangat kuat. Saya kata kenapa tak ambil inhaler atau nebulizer, nanti batal puasa. Wah, tu sebab dia tahan juga. So saya sangat tidak menggalakkan perkara itu, perkara begini. Sebab kita mungkin mengambil mudah, terutamanya pesakit-pesakit kadang-kadang mereka ni ada asma dah lama, bertahun-tahun. So mereka ambil mudah, mereka ingatkan alah asma saja, tak apa, saya tahan je sampai buka puasa. Tengok dah sampai dekat klinik tu dah ambil biru dah cungap dah, tak nak cakap pun tak boleh. It's very bad. Sebab kita ada limitation, ada had dia dekat klinik. Bukan semua ubat yang kita boleh beri. Ada ubat tertentu untuk asma yang teruk kita tak boleh beri di klinik sebab dia akan ada masalah dari segi menyebabkan masalah jantung dan sebagainya. Perlu diberi di hospital. So kita very limited apa yang kita boleh beri dekat klinik. So untuk yang macam ni memang nasihat saya, jika betul-betul memang dah sesak nafas, ada serangan asma, jangan fikir. Ingat masa yang saya letak nombor 3 tadi, masalah umum, jika betul tak larat, ambil ubat. Make sure hidup dulu baru puasa. So that is more important. Make sure ambil nebulizer dulu. Mungkin macam Dr. Qadriah kata, kita fikir tak batal, okay, dan kita tak risau lah. Mungkin ada, tapi kita mungkin tak yakin dan kita rasa benda ni membatalkan puasa. Tak apa, ganti saja. Kan tak ada masalah. Kan yang pentingnya ambil inhaler, ambil nebulizer, pergi klinik ambil. Jangan tercungap-cungap kat rumah, tunggu 3-4 jam.
baru buka puasa barulah nak pergi klinik. Sampai kat klinik tak buka pula. Sebab apa? Doktor tengah buka puasa. Itu pun satu masalah yang kami kerap terjumpa. Dia pun tertunggu kat luar klinik tu, cengap sampai 30 minit tunggu doktor makan setelah doktor tak buka klinik. So inilah antara masalah yang saya selalu jumpa dan saya harap mesti kita utamakan kesihatan dulu. Kalau betul kena serangan, perlu ambil. Bukan semua jenis ubat kita boleh tunda. Bukan semua jenis ubat kita boleh tangguh. Kalau ubat yang tertentu memang perlu ambil, memang perlu ambil. Dan sebab perkara itu sangat penting. Dan saya banyak kali beritahu pesakit ada asma lelah sebab ramai. Sebenarnya di Malaysia ni ramai pesakit asma lelah yang meninggal dunia. Dia bukan satu perkara, satu penyakit yang kita boleh ambil remeh. Yang dapat serangan tak cakap tak apa, saya tunggu je 4-5 jam. No, it's not. So please, kalau dapat serangan, get it sorted. So itu yang pertama lah. Yang kedua, saya nak menjawab soalan tadi daripada saya tengok dulu. Ishraf, daripada Encik Ishraf Hukman. Masalahnya Encik Ishraf tak bagi contoh. So dia bertanya mengenai ubat cair darah tapi tak bagi contoh. Setahu saya, kebanyakan ubat cair darah, contohnya Plavix ke, Clopidogrel, aspirin dan sebagainya, dos dia sekali sehari. Dia paling tinggi pun 2 kali sehari. Jarang ada, even warfarin pun saya rasa tak ada. Kita bagi more than 3 times a day. It's always 1 kali sekali, majority, kadang-kadang 2 kali sehari. That's all. So biasanya tak ada masalah. Boleh mengambil. So just tukar waktu tu sedikit lah. Sebelum nak, kalau sekali sehari, just tukar sebelum nak ambil masa bersahur ataupun lepas berbuka. Okey. Ada juga, ini yang soalan yang saya kerap dapat juga lah daripada pesakit. Ubat tu mungkin sekali sehari. So nak mana lagi afdal? Nak ambil masa bersahur ke nak ambil selepas berbuka? Okey, bagi saya jawapannya terpulang pada masing-masing, tapi yang pentingnya satu perkara. Katakan kalau kita kerap bersahur dan memang akan bangun bersahur, dan tak ada masalah. Tapi katakan disiplin tak cukup tinggi, kadang-kadang sahur, kadang-kadang tak sahur. Then of course better ambil ubat tu waktu malam. Okey, sebab apa? Kalau tertinggal tak bersahur, lepas tu kira tertinggallah ubat tu. Terutamanya untuk macam ubat untuk macam ni yang ubat cair darah which is very important. Memang kena ambil setiap hari. Macam Dr. Kodia kata tadi, banyak ubat kronik memang sangat penting. Perlu mengambil setiap hari. Dia tak boleh tinggal 1-2 hari lepas tu sambung balik. Dia tak boleh macam tu. So memang kena ambil everyday. Terutamanya ubat cair darah which is very important. Takut nanti dapat serangan jantung dan sebagainya. So katakan kita tak pasti, kita ni disiplin tak cukup. Kadang-kadang sahur, kadang-kadang tak sahur, kadang-kadang just sempat bangun nak minum air saja dan sebagainya. Kalau macam tu, lebih elok yang ubat sekali sehari tu ambil selepas berbuka daripada ambil masa bersahur. Tapi kalau disiplin tinggi tak ada masalah, boleh pilih sama ada nak makan ambil masa bersahur ke atau masa waktu malam. Usually ubat sekali sehari ni dia tak ada masalah. You can take dia. Ada ubat yang perlu ambil malam sajalah, contohnya ubat lipidemia, tapi most of ubat tak ada masalah. Kalau ubat sekali sehari boleh ambil pagi atau boleh ambil malam. So saya rasa saya harap saya boleh menjawab soalan tu. Mungkin Dr. Kodia boleh tambah mengenai anti Mungkin Dr. Kodia nak tambah. Ni saudara Ishraf ni dia ada tambah sikit ubat yang dinamakan Fondaparinux. Okey, sekejap ya. Okey, yang mana kalau ikutnya lah, kalau Fondaparinux tu dia punya half life tu quite long. Jangka masa hayat dia tu agak panjang ya. So kebanyakannya tak ada masalah jugalah, sama macam Prof Isa mention tadi lah. Kalau contohnya dia ambil malam, so better ambil malam lah. So kalau contohnya ambil pagi, dia memang ubat tu ambil pagi tapi dia risau dia tak sahur. So better ambil malam. Dan contohnya ubat kronik yang lain lah, contohnya jika dia ambil, okay, let's say katakan dia ambil malam ubat tu sebab dia takut pening or efek lain ya. So better sama ambil malam je lah. So tak ada masalah apa-apa. So saya rasa tak ada masalah apalah. Sama jugalah ubat cair darah pun sama juga. Jika 1 kali sehari, better kalau dia risau waktu sahur dia akan terlupa, so better ambil malam.
Itu tak ada masalah lah. Setahu saya ubat Fondaparinux pun dos dia ialah sekali sehari. Dia Yes, sebab dia punya half-life agak tinggi, half-life dia panjang, so sekali sehari tak ada masalah juga. Okay, soalan yang seterusnya, bagaimana dengan ubat IV yang perlu injection ketika puasa? Dan mungkin berkaitan juga lah untuk ubatan insulin. Insulin pun kena inject kan? Boleh ke pesakit hold untuk tidak ambil kerana berpuasa? Oh, okey. Ini memang definitely tak boleh tak ambil. Okay, let's say lah kata IV. Saya rasa Profesor tadi dah mention kan, kalau kita ambil intravenous ke ataupun AM ke apa, dia tidak membatalkan puasa. Subcutaneous pun tidak membatalkan puasa. Contohnya insulin memang kita ambil subcut kan. So semua tu memang tidak membatalkan puasa lah. So tak payah risau, just continue. Tambah lagi insulin. So kenapa seorang tu perlu ambil insulin? So actually insulin tu diperlukan untuk kontrol atau mengurangkan gula dalam badan kita, ya, kontrol paras gula. Jadi kalau dia tidak ambil insulin, so apa iwasa paras gula dia? Memang definitely akan naik tinggi. So kalau seorang yang ada penyakit diabetes, dia tidak ambil insulin semasa bulan puasa, saya rasa saya takut nanti tak sempat nak raya orang tu. So, memang dia kena ambil insulin. Saya mention tadi mungkin dosnya ya, ada setengah dia dosnya 3 kali sehari. Selalunya yang pagi dengan malam is a longer acting. So sama pesakit tu perlu ambil juga dos yang tengah hari tu is a shorter acting ubat. So dia akan suntik setengah jam sebelum makan. So yang pagi tu bolehlah kan, bangun sahur setengah jam sebelum sahur dia suntik dos pagi tu. Dan yang malam pun sama jugalah ya, setengah jam sebelum. Tapi kemungkinan ya tengah hari tu tak perlu ambil sebab dia tak makan. Tetapi saya dah mention tadi, tolong bincang dengan pakar doktor yang merawat beliau. Sebab kalau kita nak cakap offhand susah ya, sebab kita tak tahu macam mana dia punya sugar level. Okay? Sugar level satu hal, lagi satu dia punya fungsi buah pinggang. Jika fungsi buah pinggang seorang tu memang tak elok, creatinine dia memang tinggi, okey, dia punya urea memang tinggi, setengah doktor nasihatkan pakcik ya, puan, tuan, tak perlu puasa lah rasanya sebab fungsi buah pinggang tak elok. Sebab bila kita puasa ya, kita akan dehydrated, kering kan, kita puasa kita tak minum. Jadi menyebabkan kita punya fungsi buah pinggang tu makin teruk. Ya, jadi kalau doktor nasihat tak puasa tu memang ada sebab lah kenapa tak boleh puasa. Tapi insyaAllah kalau paras gula kita tu okey, tak teruk sangat, fungsi buah pinggang pun okey. So kita tanya doktor, doktor kata boleh puasa, tapi saya mention tadi kalau you ada tanda-tanda kurang gula, ya, hypoglycemia ataupun tanda-tanda hyperglycemia, paras gula tinggi, so memang kita kena buka puasa cepat-cepat. Ya, so tolong pesakit diabetes, tolong jangan berhenti suntik insulin. Memang kena. Ya, saya rasa itu jawab soalan. Okey, untuk soalan seterusnya, boleh tak makan ubat hypothyroid pada waktu malam sebelum tidur? Sedangkan ubat ni kena makan sejam sebelum makan. Okey, so saya rasa saya jawab tu juga kan? Okey, dia suruh makan sejam sebelum makan. Okey, kalau you nak makan pada waktu malam sebelum tidur, you rasa biasanya lah saya rasa kan, kalau kita puasa, bila kita buka puasa makan, okey, lepas tu mungkin kita pergi tarawih kan, lepas tu bergantunglah. So actually kalau maksud istilah sebelum makan tu kan, sejam sebelum makan tu, okey, contohnya kalau you rasa last makan tu baru sangat, so tak boleh lah kan, sebab bulan puasa ni kita punya habit makan tu lain sikit lah kan. So seeloknya ya, kalau dia kata sejam sebelum makan, senangnya kita buka puasa kan, minum air sikit, kita makan kurma, okey, lepas tu kita makan ubat, kita pergi solat, ya, so kita boleh agaklah lebih kurang sejam. So kita buka puasa, minum air kosong, makan kurma, makan ubat, lepas tu kita solat, lepas tu agak-agak lebih kurang sejam dah lah kan, lepas kita makan ubat tu, kita makan makanan berat. So saya rasa yang tu lagi senang lah kot. Kalau makan sebelum tidur boleh, tapi you kena tanyalah, last you makan sebelum you makan ubat tu, gap tu berapa lama?
So saya rasa yang paling senang agaknya itulah makan masa waktu buka puasa, makan ringan, minum air kosong, makan kurma, makan ubat, solat, lepas tu baru makan berat. So Puan Fiza mungkin nak tambah sikit? Tadi. Sehingga okey ya. Okey, ada satu lagi soalan. Boleh tak ambil painkiller seperti Panadol Extend untuk osteoarthritis semasa berpuasa? Tak perlu, saya boleh jawab lah. Yang Panadol Extend ni sebenarnya dia sama je dengan Panadol yang biasa, cuma dia dos dia tinggi sikit. So instead of 500 mg dia 650 kan. Dan kadang-kadang dia ambil 2 biji, so daripada 1 gram jadi 1.3 lah. Sebenarnya kalau paracetamol ni, dia ketahanan dia memang lebih kurang 6 hingga 8 jam. Okay. Kalau dari segi untuk sakit, dia sebenarnya dia punya analgesic effect ataupun Panadol ni punya sakit dia, paracetamol, dia sebenarnya lagi kurang kalau banding dengan dia punya effect untuk demam. So mungkin dia akan tahan lagi kurang daripada 6 hingga 8 jam. So boleh ambil tu mungkin boleh tahan dalam 4 hingga 6 jam sahaja. So nasihat saya, katakan kalau sebab osteoarthritis ni dia terpulang juga. Katakan kalau osteoarthritis yang tak ada masalah sangat, dia tak ada apalah, tapi ada juga osteoarthritis yang memang sakit. Sampai tak boleh nak gerak, tak boleh nak jalan, nak gerak pun sakit sendi dan sebagainya. Kalau macam tu, nasihat saya ialah jumpa balik doktor, boleh bincang, boleh tukar kepada NSAID, di mana ubat-ubat yang lagi kuat lah, dia kesan dia untuk tahan sakit. Dan ada ubat NSAID yang boleh tahan sekali sehari. Ada juga yang boleh just ambil 2 biji sehari pun ada, pagi dengan malam, ataupun yang sekali sehari pun ada sekarang. Cuma ada kena bincang balik sebabnya bila kita berpuasa dan kita ambil ubat-ubat yang tahan sakit yang kuat ni, dia ada masalah dari segi dapat gastrik pula. So dia ini kiranya dia ada cara dia lah. Mungkin kita kena makan selepas makan, kena ambil juga ubat-ubat untuk gastrik sekali. Ada cara yang kita boleh cuba kurangkan kesan samping ni, tapi kesan dia masih ada. Risiko tu tetap ada, di mana boleh mendapat gastrik yang kadang-kadang boleh jadi teruk. So dan osteoarthritis ni dia penyakit yang kronik juga. So kadang-kadang dia pesakit dah ambil ubat tahan sakit ni dah lama. Dan ini akan menyebabkan kesan sakit perut atau gastrik atau peptic ulcer tu lagi tinggi. Dia lagi lama tempoh pengambilan ubat tahan sakit, lagi tinggi risiko untuk mendapat penyakit gastrik atau ulcer. Jadi perkara itu perlu dititik beratkan. Jadi susah saya nak bagi satu jawapan semua orang boleh terima ataupun semua orang boleh guna, sebabnya masalah ni. Kita tak tahu berapa lama pesakit itu telah mengambil ubat tahan sakit ni, berapa lama osteoarthritis ni sudah terjadi, berapa keterokan atau serius kita atau tahap kesakitan osteoarthritis. Sebab ada orang yang ada osteoarthritis dia tak sakit sangat, tak ada masalah, tak perlu ambil Panadol pun. Ada yang perlu ambil Panadol saja, ada yang perlu mengambil ubat NSAID atau ubat tahan sakit yang kuat dari segi jangka pendek, ataupun ada yang perlu ambil jangka panjang. Dan ini semua akan termasuk dalam satu keputusan untuk doktor itu untuk membuat keputusan sama ada boleh tukar kepada ubat yang sekali sehari atau tidak, boleh tukar ubat kepada 2 kali sehari atau tidak, dan berapa lama. Kita mungkin boleh tukar kepada ubat yang sekali sehari, ubat tahan sakit, tapi mungkin untuk 3 hari saja, ataupun mungkin untuk tak lebih 5 hari. Sebab kadang-kadang dia ada masalah dari buah pinggang juga. Mungkin tak dapat gastrik, tapi dapat masalah buah pinggang. Sebab ubat NSAID yang kuat yang sekali sehari ni dia boleh menyebabkan masalah buah pinggang. So perkara ni perlu diambil kira. So bagi saya sama juga dengan apa yang saya cerita pagi tadi. Sekiranya ubat yang perlu ambil 3 atau 4 kali sehari, termasuklah Panadol, kalau nak tukar, silalah berbincang balik dengan doktor yang merawat. Sebab banyak faktor yang perlu diambil kira. Dia bukan mudah saja, okeylah saya tukar je 3 kali sehari kepada waktu malam. Bukan semua ubat boleh macam tu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. So kalau nak cari alternatif ubat yang lebih elok, berbincang dengan doktor yang merawat, sebab mereka lebih tahu sudah berapa apa yang boleh ditukar dan sudah berapa lama penyakit tu dihadapi, dan
kalau boleh tukar pun mungkin berapa lama. Mungkin doktor kata, okey boleh kita boleh tukar untuk yang sekali sehari ubatan sakit, but tidak lebih seminggu. Contohlah, contoh. So saya serahkan kepada Dr. Kodria kalau nak tambah. Okey, mungkin saya nak tambah sikit ya, Puan Nazina, tentang osteoarthritis kan, Profesor mention lah, mungkin boleh tukar ubat yang untuk makan sekali sehari kan, tapi mungkin dia ada efek, memang ada efek on buah pinggang lah. Tapi mungkin juga mereka boleh add up ya, mungkin letakkan ubat yang kita sapu for local application, contohnya LMS kan, kita nak ubat sapu kan, boleh kita sapu tu sebab ubat sapu tersebut ada juga NSAIDs, ubat anti-inflamasi juga, tapi dia diserap terus kepada ni, so dia efek dia kurang lah berbanding dengan yang dimakan. Tapi as usual lah, ubat sapu tu mungkin kurang berkesan sikit banding dengan yang makan. Tapi kita boleh cubalah kan sapu. Lepas tu setengah orang as usual lah kita kata letak koyok kan. Tapi koyok tu tengoklah kandungan koyoknya, koyok apa kan. So it's better kalau kita ambil ubat di klinik yang memang kita tahu ubat tu memang selamat. Ya, rather than beli koyok cap cili api, lepas tu melecur kulit habis semua kan. So I think better dapatkan nasihat doktor lah kan. Itulah saya rasa saya tambah. Okay, terima kasih Dr. Kodria, Dr. Isa. Saya rasa dah tak ada soalan, mungkin saya buat conclusion lah ya. Jadi untuk sepanjang bulan puasa ni, mana-mana individu yang perlu mengambil ubat untuk sebarang sakit perlu bincang dengan doktor yang merawat dahulu. Jangan pandai-pandai ubah schedule, jangan pandai-pandai ubah ubat yang lain. Sebab kadang-kadang doktor yang merawat tu lagi tahu pasal individu tersebut. Dia ada sakit buah pinggang ke, dia punya aras gula ataupun aras kolesterol dia yang yang selalu doktor check. Jadi perlu ada semua info tu baru doktor boleh nasihatkan nak tukar ubat lain ataupun nak ubah schedule ubat. Ya, jadi jangan buat keputusan sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Dr. Kodria dan juga Dr. Isa di atas perkongsian pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti program kita pada hari ini. Selamat berpuasa kepada semua. Diharapkan semua dapat berpuasa, menjalankan ibadah puasa dengan sihat, dan jangan tinggalkan ubat kalau perlu ambil ubat. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.